Kempen rasmi PRU15 bermula secara rasmi semalam sejurus selesai proses penamaan calon. Mandat dipulangkan kepada rakyat setelah kemelut politik yang menyusul pilihan raya lalu dilihat membawa kepada ketidakstabilan kerajaan yang menyaksikan 3 Perdana Menteri dilantik dalam tempoh 4 tahun. Wartawan Amirul Hakim Lokman menyingkap rentetan peristiwa yang membawa kepada pilihan raya umum ke-15. Kekalahan mengejut Barisan Nasional BN pada PRU14 mengubah landscape politik tanah air apabila Parti Pembangkang Pakatan Harapan PH buat pertama kali menerajui tampuk pemerintahan kerajaan pusat dan beberapa negeri. Namun pada 24 Februari 2020, pentadbiran negara berubah apabila kerajaan PH yang dipimpin Tun Dr. Mahathir Mohamad tumbang ekoran krisis dalaman yang mengakibatkan bertahan hanya selama 22 bulan. Hasil daripada tumbangnya langkah Sheraton ataupun langkah-langkah yang lain menyebabkan kita bergerak ke satu tingkat politik yang lebih baru. Kenyataan yang sebenarnya melihat kepada kegagalan Kerajaan Pakatan Harapan pada ketika itu yang gagal melihat bahawa kepentingan orang Melayu itu sangat penting, misalnya untuk jawatan-jawatan tertentu dalam kerajaan, bagaimana suara-suara masyarakat sivil Melayu yang dilihat sebagai vokal kemudian tidak diketengahkan. 29 Februari 2020, Tan Sri Muhyiddin Yassin dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8. Kerajaan beliau berupa kerajaan campuran beberapa parti termasuk Bersatu yang dipimpinnya, PAS, Barisan Nasional dan Gabungan Parti Sarawak GPS. Pentadbiran Tan Sri Muhyiddin dibelenggu dengan pelbagai krisis, khususnya bersabit pengurusan wabak COVID-19 dan kemelut ekonomi yang memberi kesan kepada jutaan pekerja dan peniaga. Isu keabsahan Kerajaan Perikatan Nasional turut dibangkitkan selepas 17 bulan sebagai Perdana Menteri. Tan Sri Muhyiddin Yassin meletak jawatan pada 16 Ogos 2021. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika itu sebagai Timbalan Perdana Menteri mengambil alih daripada Tan Sri Muhyiddin pada 21 Ogos 2021. Dalam usaha meredakan bahang politik negara, Datuk Seri Ismail menandatangani memorandum persefahaman dengan Pakatan Harapan, sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh Tan Sri Muhyiddin. MOU itu memperbaiki hubungan antara kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri dan PH selaku blok pembangkang terbesar. Datuk Seri Ismail Sabri yang juga ahli Parlimen Beras seterusnya memastikan beberapa perundangan penting seperti rang undang-undang anti lompat parti diluluskan Parlimen, semuanya dilakukan untuk memulihkan kestabilan politik negara. Di samping itu, tumpuan terarah kepada usaha pemulihan negara merangkumi pelbagai aspek yang terjejas berikutan pandemik COVID-19. Bagaimanapun, di dalam kerajaan, perbalahan antara parti dilihat berterusan, khususnya polemik melibatkan Bersatu, PAS dan UMNO sebagai tunjang Barisan Nasional. Perikatan Nasional yang turut dianggotai Bersatu dan PAS dilihat semakin memberi tekanan. Oleh kerana beberapa desakan sehingga ada tindakan 12 menteri yang menghantar surat kepada Yang di-Pertuan Agong, saya kira dalam keadaan ini PM Datuk Seri Ismail Sabri perlu membuat keputusan bijak. Justru Datuk Seri Ismail bertindak mengembalikan mandat kepada rakyat untuk memilih parti mana yang mampu menawarkan kerajaan stabil dan kompeten untuk menerajui negara, sekaligus menghentikan suara-suara yang mempersoalkan keabsahan kerajaan. Laporan Amirul Hakim Lokman, TV3.